Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua kawan-kawan di Facebook, khabar semua kawan-kawan netizen, khabar semua mereka yang mendoakan saya, mereka yang memberikan banyak kata-kata positif kepada saya. Dan hari ini insya-Allah saya akan kongsi dengan anda semua apakah perkembangan terkini selepas lebih seminggu Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq ugut saya untuk menyaman saya untuk makluman anda semua. Saya nak set dekat Instagram sekejap ya. Okey, Assalamualaikum sekalian. Apa khabar? Sekali lagi saya live sekarang adalah untuk memberi update terkini apakah yang berlaku selepas lebih seminggu Abu Syafiq ugut saya untuk saman di mahkamah, dan saya sekarang ni sedang live di Facebook dan juga live di Instagram. Sedikit kronologi untuk makluman kawan-kawan sekalian. Saya ingat beberapa minggu yang lalu apabila Ustaz Abu Syafiq secara consistently suka mengata ke orang dan sebagainya, termasuklah dia menyesatkan Yang Berhormat Menteri Agama Dr. Zul, tuduh Dr. Zul macam-macam kerana isu nikah online. Maka saya pun dengan sakit hatinya, sebab saya kenal Dr. Zul ni, saya memang rapat dengan beliau sebagai seorang sahabat, dan beliau sendiri saya banyak belajar daripada tulisan-tulisan juga kuliah beliau. Lalu saya pun tulislah di Facebook tentang mengkritik apa yang dibuat oleh Abu Syafiq, iaitu 5 langkah menjadi seperti Abu Syafiq. Tak sangka rupanya viral benda tu. Apa khabar kawan-kawan di Instagram? Tak sangka lepas tu viral di Facebook, dan saya baca ya, apabila viral di Facebook, lalu adalah seseorang, dia pun DM saya di Facebook. Okey, saya bacakan mesej yang dia PM saya dekat Facebook. Apa yang dia tulis? Sebelum tu semua boleh dengar ya suara saya? Ya, Waalaikumsalam kawan di Instagram. Okey. Ini adalah saya bacakan ya. Khabar kawan-kawan di Instagram. Salam Kak Su, khabar? Ya, Mastura Zalimas. Okey. Khabar semua kawan-kawan di Instagram? Okey. Saya bacakan inbox Abu Syafiq pada saya. Di inbox saya pada 23 April tahun 2020 pukul 7.11 pagi. Dia kata, Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Amin? Harap sihat hendaknya. Saya Abu Syafiq Rashid Alwi. Nombor 1, dia kata, saya dapati Tuan telah memetik mengatakan terhadap diri saya yang tidak benar dan satu fitnah serta mengaibkan saya dengan jelas. Nombor 2, dia kata, saya mohon demi kebaikan Tuan, lakukan 2 perkara ini dengan segera. Pertamanya, padam status Tuan berkait saya tersebut, dan keduanya, nyatakan kepada umum secara tulisan di status Facebook Tuan,
menyatakan mohon maaf pada saya atas kesilapan Tuan menukilkan perkara yang tidak benar tentang saya yang boleh memalukan saya. Nombor 3, walaupun kita mungkin ada perbezaan pandangan politik atau selainnya, tapi kita sepakat tidak memfitnah sesama kita. So, jangan buat dua perkara tadi. So, dia kata, jangan lupa buat dua perkara tu tadi ya. Kalau saya terus pun boleh. Dia pun tinggalkan nombor telefon dia. Saya pun balas, saya kata, salam. I know the law. I'm a law graduate, so it's okay. Saya tahu apa saya buat. Saya kata, saudara juga mungkin berbeza pendapat dengan orang lain. Tapi jangan hentam, mengata dan fitnah orang sesuka hati. Pandang cermin, lihat diri sendiri dulu. Dia pun balas balik. Dia kata, saya tutup pintu nak gocoh dengan demo. Sama Islam dah Ramadan ni. Sebab tu harap jangan fitnah dah. Dia kata, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijrah. Jangan lupa Quran, tarawih, sedekah. Sedekah sir, dia kata. Rahsiakan sedekah. Ikhlas dan akidah sahihah. Saya pun balas balik. Saya kata, saya rasa nasihat itu lebih relevan kepada diri saudara sendiri. Sami Islam, jangan duk mengata dan maki sana sini, kita sami Islam, Ramadan Karim. Dia balas balik. Dia kata, oh, so kamu tak nak tarik dan minta maaf je? Okey, kamu law, kan bagus. Tunggu ya, wassalam. Saya kata, saya balas balik. Saudara mengata orang macam mana? Buat apa saya minta maaf kalau itulah perangai saudara? Kalau tak sedar diri, tak cukup dengan segala teguran netizen. Dia balas balik, okey, tunggu ya, law kan. Sepatutnya bila kita dah berhubung dengan awak, kita bolehlah, okey, cari kebaikan. Tapi awak makin berkeras, law kan. Tunggu nanti ya, dah bunyi, tulisan-tulisan mengugut. Kata, law sangat kan? Tunggu. Saya kata, okey. Dan beberapa hari selepas tu, saya menerima surat daripada Abu Syafiq, daripada peguam Abu Syafiq. Surat tersebut dihantar, kalau dalam undang-undang, untuk makluman kawan-kawan, surat tu bermaksud letter of demand. Dalam undang-undang untuk membuat saman fitnah, kan, sebelum seseorang itu disaman di atas tuduhan memfitnah, orang yang dituduh memfitnah tu akan dihantar surat tuntutan ataupun juga dikenali dalam undang-undang sebagai letter of demand, LOD. Letter of demand tu merupakan tuntutan daripada pihak yang merasakan dirinya difitnah kepada orang yang dituduh memfitnah. Okey, saya bacakan. Apakah surat tuntutan yang dihantar oleh peguam Abu Syafiq? Okey. Okey, sebelum tu, apa khabar semua? Terima kasih kerana sedang live. Sekarang ni, saya sedang bacakan apakah surat, kandungan surat tuntutan yang dihantar oleh peguam Abu Syafiq. Khabar semua kawan-kawan di Instagram. Okey. Surat itu adalah daripada firma guaman Nurul Hafizah and Associates. Surat tersebut bertarikh 24 April. Ulang sekali lagi. Surat tersebut bertarikh 24 April. Sekarang ini sudah 4 Mei. Dan saya baca surat tersebut pada minggu lepas, hari Ahad malam. Surat daripada peguam Abu Syafiq berbunyi, notis tuntutan permohonan maaf dan ganti rugi fitnah, dia kata. Kami merujuk kepada perkara di atas di mana kami mewakili Ustaz Muhammad Rashid bin Muhammad Alwi, selepas ini dirujuk sebagai anak guam. Kami telah diarahkan oleh anak guam kami seperti berikut, bahawa pada 20 April 2020 pihak Tuan telah memuat naik satu posting di laman sesama Facebook dengan menulis seperti berikut. 5 langkah mudah kalau nak jadi macam Ustaz Abu Syafiq. Okey, macam semua sedia maklum. Nombor 2,
kenyataan-kenyataan berunsur fitnah tersebut dalam erti kata lazim dan biasa, iaitu natural and ordinary meaning, dibaca bersama dan atau berasingan, telah membawa maksud untuk merujuk kepada anak guam kami dan boleh difahami sebagai, okey, ini kata Peguam Abu Syafiq yang mewakili Abu Syafiq, anak guam kami telah, dia kata apa? Dia kata saya telah memfitnah dia. Anak guam kami berjaya mendapat gelar ustaz dengan hanya memaki hamun dan membuat fitnah. Ini dalam surat tersebut. Anak guam kami seorang yang bodoh, tidak mempunyai fakta dan tidak berpengetahuan luas. Maka dia tidak mampu berhujah, sebaliknya cukup menunjuk bagus dengan memaki hamun orang lain. Ini yang dia kata saya fitnah anak guam dia. Anak guam kami hanya perlu membuat mimik muka menggerunkan dan suara yang menjerit-jerit, meninggikan suara demi mendapatkan perhatian dan hormat sebagai ustaz. Seterusnya, tidak layak menjadi seorang ustaz yang sepatutnya dicontohi oleh masyarakat. Anak guam kami tidak layak dihormati. Dia kata saya fitnah. Anak guam kami tidak layak mendapat gelaran ustaz. Anak guam kami seorang yang pemarah. Anak guam kami suka membuat fitnah dan atau menipu masyarakat dan orang ramai demi mendapat perhatian dan jumlah tontonan yang tinggi. Anak guam kami menggelarkan dan atau membuat apa-apa kenyataan tanpa memeriksa fakta dan kebenaran. Ini semua yang dia kata saya tuduh Abu Syafiq. Ya. Anak guam kami kononnya telah mengeluarkan kenyataan tertentu yang mewajarkan beliau dikecam sesuka hati tanpa usul periksa. Anak guam kami memang suka dimaki oleh masyarakat dan orang ramai. Dan yang terakhir, Peguam Abu Syafiq kata saya fitnah Abu Syafiq. Anak guam kami dahagakan perhatian daripada masyarakat dan orang ramai. Ini semua adalah senarai yang dikatakan saya memfitnah Abu Syafiq, disebut oleh Peguam Abu Syafiq. So, nombor 3, bahawa posting atau kenyataan fitnah tersebut telah dimuat naik di satu akaun Facebook yang telah disetkan pada tatapan umum dan sesiapa pun boleh mengakses akaun Facebook tuan yang dinamakan sebagai Amin Idris dan sekurang-kurangnya telah dibaca ramai, iaitu 71,234 pengikut akaun Facebook tuan tersebut. So, disebutlah ada berapa share, disebut ada berapa like dan sebagainya. Jadi, hasil daripada posting tersebut, anak guam kami telah menerima pelbagai reaksi negatif daripada masyarakat, termasuklah beratus-ratus kecaman. Biasalah ada kecaman orang, kan? Yang sinis, yang tidak benar, menjatuhkan reputasi dan mencalarkan kredibiliti serta mendatangkan kerugian kepada anak guam. Ini yang disebut oleh Peguam Abu Syafiq. Dia kata, komen tuan seterusnya adalah jelas menunjukkan tuan mengiyakan tuduhan dan komen negatif yang kesemuanya merujuk pada anak guam. Dan dia kata, bahawa posting dan komen-komen tuan tersebut adalah bersifat fitnah, iaitu defamatory, kerana kandungan posting tersebut mampu memberi gambaran terhadap diri anak guam kami dan mengakibatkan orang ramai beranggapan bahawa anak guam kami adalah seorang penipu, anak guam adalah seorang yang biadab, yang telah melakukan kejahatan, anak guam telah memfitnah sedangkan tiada unsur fitnah yang dibuat oleh anak guam kami. Anak guam kami seorang yang bodoh dan tidak berkelayakan dan tidak layak digelar sebagai seorang ustaz dan sebagainya. Panjanglah, kan? Pada Abu Syafiq dan Peguam Abu Syafiq, saya tahu anda sedang menonton, so tolong beri perhatian. Okey. So, akhirnya, dia kata apa? Anak guam kami telah mengarahkan dia kata apa? Anak guam telah mengarahkan kami bahawa tuan serta pengikut-pengikut tuan. Mana anda semualah. Dia kata saya serta pengikut-pengikut saya dan atau wakil-wakil atau mana-mana pihak ketiga yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menyebabkan penerbitan kenyataan-kenyataan dan komen-komen tersebut diberi notis. Okey. Demand dia sebenarnya bukan demand hanya untuk saya. Demand ni juga untuk saya dan pengikut-pengikut saya. Apa demand tersebut? Membuat permohonan maaf tanpa syarat, unconditional apology kepada anak guam kami secara terbuka dan melalui semua medium sebaran dan perkongsian tersebut di mana permohonan maaf tersebut mesti diluluskan oleh pihak kami dan harus menyatakan bahawa
Permohonan maaf ditujukan kepada Ustaz Muhammad Rashid bin Muhammad Alwi kerana telah menyebarkan kenyataan palsu dan atau tidak benar dan atau tanpa bukti dan atau tanpa usul periksa dan atau tanpa mempunyai sebarang hak atau kaitan dengan perkara tersebut yang menyebabkan orang ramai termasuk keluarga, saudara mara, sahabat handai, rakan niaga, pelanggan-pelanggan dan semua pihak anak guam terpedaya dan terpengaruh dengan fakta-fakta palsu tersebut. Permohonan maaf kerana memalukan menyebabkan anak guam tertekan dan menerima anggapan-anggapan seperti di atas. Itu tuntutan dia. So, dia kata posting asal fitnah dikongsi ulang-ulang dan permohonan maaf dimasukkan sebagai status Facebook seperti perenggan 11A dan dimuat naik dengan tatapan awam dengan dan dibiarkan sehingga ke tempoh waktu yang dipersetujui oleh anak guam. Dan dia kata, selanjutnya, kami telah diarahkan anak guam kami untuk menuntut sebanyak ringgit Malaysia 1 juta sahaja sebagai ganti rugi dan kesan daripada tindakan tuan melakukan kesemua sebaran tersebut secara meluas dan mengakibatkan anak guam dipandang hina dan rendah. Ini tuntutan mereka. Dan bila dia buat tuntutan, mesti ada tempoh waktu. Okay? Dalam undang-undang, right, bila dia hantar LOD ataupun letter of demand, maka demand tersebut dia ada tempoh waktu yang saya kena penuhi. Kegagalan saya bertindak mengikut tuntutan dia dalam tempoh tersebut membolehkan dia untuk saman saya di mahkamah. Dan sebab tu saya kata jangan tunggu 7 hari. Saman saya segera, kita jumpa di mahkamah. Tapi tak apalah, sebab prosedur dia 7 hari, maka saya pun biarlah 7 hari. Kenapa saya kata 7 hari? Ianya juga disebut di dalam surat tuntutan Abu Syafiq. Katanya, selanjutnya kami telah diarahkan anak guam kami. Dia kata, ambil perhatian. Dia kata, ambil perhatian bahawa sekiranya tuan gagal atau ingkar mematuhi notis ini dalam tempoh 7 hari, surat ini ditulis pada 24 April. Saya membaca dan menerimanya minggu lepas, hari Ahad malam. Dan dia kata, sekiranya saya ingkar mematuhi notis ini dalam tempoh 7 hari daripada penerimaan surat ini, maka anak guam akan terus memfailkan tuntutan di mahkamah tanpa merujuk pada pihak tuan lagi, yang mana tuntutan tersebut tidak terhad kepada tuntutan di sini sahaja dan anak guam berniat menuntut ganti rugi lain di mana kos-kos tersebut akan ditanggung oleh pihak tuan. Untuk makluman, kawan-kawan semua, kalau kita tengok dalam kalender, okay, hari ini adalah 4 Mei. Hari ini 4 Mei. Saya membaca surat yang dihantar oleh Peguam Abu Syafiq pada minggu lepas, iaitu pada 26 April. So, hari ini menunjukkan bahawa sudah lebih 7 hari, maka dengan ini saya nak maklumkan bahawa pertama sekali 7 hari sudah pun tamat. 7 hari sudah pun tamat dan Abu Syafiq, kamu kata kamu nak saman saya kerana kamu mendakwa saya memfitnah saudara. Maka saya menunggu saman anda. Dan sebenarnya sejak saya membaca surat tersebut, saya siap sebut lagi, saya tak tunggu 7 hari. Esok, iaitu hari saya baca surat, esok tu saman terus pun tak apa, kita jawab dan kita jumpa di mahkamah. Dan saya takkan bayar 1 juta seperti mana yang dituntut. Kedua, saya telah bincang dengan lawyer saya. Dia kata dia telah membalas surat daripada Peguam Abu Syafiq dalam tempoh tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam. Tetapi kenapa pihak Peguam Abu Syafiq, of course, dengan menunggu arahan Abu Syafiq, tak balas apa-apa pun? So, kebenaran apakah yang sedang kamu bicarakan, wahai saudaraku Abu Syafiq? Alright? So, kesimpulannya, apa yang saya nak
share kepada anda di sini. Pertama sekali, kita kalau nak mengata ke orang, itu hak kamu lah, mulut kamu. Tetapi, bila kita mengkritik orang, kenalah bersedia untuk dikritik. So, ulang sekali lagi, kepada saya, kepada anda semua, terutama sekali saudara saya Abu Syafiq. Kalau kamu rajin dan suka dan gemar untuk mengkritik orang, kamu juga bersedia untuk dikritik. Kalau engkau seronok je mengata ke orang, kritik orang sana sini, and with the so-called atas sebab, atas dasar ilmiah kata engkau, maka kalau orang kritik kamu balik, terimalah. Ini tak, bila kritik orang, mengata orang, tak ingat dunia, kan? Ramadan pula tu. And then bila sendiri kena kritik, netizen mengata, netizen balas balik, koyak pula. So, kalaulah, kalau takut dilanda ombak, tak payahlah berumah di tepi pantai. Right? Kalau takut dikritik, jangan duk mengkritik orang lah. Okay? Itu yang pertama. Kedua, kepada kawan-kawan netizen, kepada kawan-kawan di Instagram, kawan-kawan di Facebook, kalaupun kita tak setuju dengan Syekh Ustaz Abu Syafiq, kita sendiri pun kena jaga perkataan kita. Jangan pula kita sampai menghina. Okay? Sebab Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1903, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih." Siapa yang tak tinggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang jahat, Nabi kata, "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, kalaulah kita tak tinggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, Allah Ta'ala sebut Allah tak berhajatkan kepada apa yang kita tinggalkan daripada makanan, apa yang kita tinggalkan daripada minuman. Maknanya Allah tak berkehendakkan puasa kita. Dan para ulama kata, ini memberi tanda bahawa Allah memberi amaran. Bila kita puasa, jangan mengata ke orang. Alright? So, pada Syekh Abu Syafiq, bukan Ramadan sahaja jangan mengata ke orang, malah di luar Ramadan pun jangan mengata ke orang. Kalau kita nak mengkritik, silakan mengkritik. It's a free country, ini negara demokrasi. Tetapi bila kita mengkritik, kita kena bersedia untuk dikritik. Kalau kritik orang bukan main, tapi bila sendiri kena kritik, koyak. Ajam lah. Alright? Dan satu lagi, ini mungkin pesanan saya juga untuk kawan-kawan Instagram dan juga Facebook. Bila kita tak setuju dengan orang, tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita tak setuju dengan orang. Tapi jangan sampai kita menghina orang. Saya memang bengang Abu Syafiq ni pada dulu lagi. Sebab Abu Syafiq ni banyak kali dia mengata dekat ulama-ulama lain. Dia tuduh sesat, dia tuduh itu, mewahabikan orang sana sini. Allah lah. Dan dengan kuasa Allah, kali ini perangai dia orang mula melihat. Dunia mula melihat. Kan? Tetapi janganlah pula kita maki dia. Jangan kita mengata dia. Kalau kita maki dia, kita cakap benda tak elok kat dia, maka apa beza kita dengan dia? Sama lah. Biarlah. Dia buat benda buruk, moga dia dapat pengajaran. Jangan kita turut sama buat benda yang buruk. Alright? Dan kepada Ustaz Ibit Liu, teruskan buat kerja baik yang saudara Ustaz Ibit Liu buat. Malaysia bersama saudara. Of course, di sana ada yang kritik. Kita ambil kritikan tersebut. Mana yang perlu diperbaiki, we walk the talk. Dan saya yakin Ustaz Ibit bukannya jenis meroyan, bukan jenis mengamuk, bukan jenis maki orang. Of course, kita sedih. Tapi bila orang kritik, insya-Allah saya yakin dan percaya Ustaz Ibit akan walk the talk, perbaiki mana yang lemah, perbaiki mana yang kurang, dan bangkit balik, be a better person. Dan saya yakin what doesn't kill you make you stronger. Ustaz Ibit, benda yang tak bunuh kita sebenarnya, ujian ini membuatkan kita lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat dan lebih matang dan lebih mantap insya-Allah. Akhirnya, seruan saya pada semua netizen,
apa kata kita bagi sedikit pengajaran kepada Syekh Ustaz Abu Syafiq. Iaitu selepas ini, apa jua benda yang dia nak share, apa benda yang dia nak buat, kita bagi sedikit pengajaran kat dia. Tak payah tengok, tak payah like, tak payah share. Sebab orang macam ni, makin orang bagi perhatian, makin kita bagi attention, lagi syok dia. Kan? Bila dia kata sana, kata sini, sesatkan orang ni. Macam-macam dia kata. Kita pula komen, kita mengata kat dia dan dia baca, ada banyak komen. Walaupun dia dikecam, tapi secara tak langsung dia seronok. Sebab social media ni, makin banyak kita komen, maka di sana ada engagement. Makin banyak engagement, maka makin viral. Dan bila viral, famous lah dia. So kita jangan tolong dia untuk jadi famous. Kalau apa nak block, silakan. Tapi macam saya sendiri, kan, saya sendiri dah tak like, dah tak view, sebab tak ada faedah pun, kita yang sakit hati. So kita ajar manusia macam ni, manusia yang attention seeker, tak kira siapa, kan, tak payah tengok lagi apa yang dia share, tak payah like, tak payah view, kan. Biar dia tahu kuasa rakyat, biar dia tahu kuasa netizen. Jangan main-main. Okay? Dan kita pula, please, jangan mengatakan Ustaz Abu Syafiq. Right? Jangan bagi kata-kata yang buruk kat dia. Kita doakan semoga dia insaf. Kita ajar dia dengan jangan kita pergi view, jangan kita pergi like, jangan kita tambah engagement apa je yang dia share. Tambah pula dia pun dah block bahagian komen kan sekarang. Dan arti kata lain, hashtag boycott Ustaz Abu Syafiq. Hashtag boycott Ustaz Abu Syafiq. Tujuannya satu, supaya orang lain ambil pengajaran. Kau nak aktif Facebook, silakan. Kau nak aktif Instagram, silakan. Tapi jangan mengata ke orang. Jangan sesatkan orang. Saya mempunyai ramai kawan-kawan ustazah. Saya mempunyai ramai kawan-kawan ustazah. Dan mereka semua, alhamdulillah, semuanya baik-baik. Ustaz Syed Qadir Al-Jufri, Ustaz Zul Ramli, Datuk Badli Shah, Ustaz Kazim, siapa lagi? Dr. Rozaimi, apa lagi? Dr. Kamilin Jamilin, Habib Ali Zainal Abidin. Semua saya kenal, semuanya mempunyai akhlak yang mulia, Masya Allah. Dan mereka tidak sekali mengata ke orang ataupun isytihar perang pula tu dekat social media. Tak ada. Mereka luar biasa akhlaknya. Jadi, sekali lagi, ayo, hashtag boycott Ustaz Abu Syafiq. Kita beri pengajaran supaya Ustaz Abu Syafiq dah-dahlah mengata ke orang. Dah-dahlah. Orang yang berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah, luar biasa akhlaknya. Para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, majoriti berpendapat, hatta Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Syiah ni, dia kafirkan Abu Bakar. Dia kafirkan Umar. Dia kafirkan Uthman. Dia kafirkan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Aisyah ni antara perawi hadis yang paling banyak kerana dia isteri Nabi. Dia ummul mukminin. Ibu bagi semua orang mukmin. Aisyah pun dikafirkan oleh Syiah. Tetapi para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tak mudah-mudah mengkafirkan Syiah. Sebaliknya, majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan mereka ahli bid'ah. Ini kita sesama Ahli Sunnah menyesatkan dia. Kita sesama Ahli Sunnah ada yang mengkafirkan dia. Kalau benar kita yang berpegang pada Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah mengkafirkan orang. Okay? So, terima kasih pada semua kawan-kawan di Instagram. Terima kasih pada semua kawan-kawan di Facebook. Kepada Al-Fadil Ustaz Abu Syafiq, kerana nak terus saman saya tunggu surat saman saudara. Kita berbahas, kita berdebat di mahkamah. Semoga keadilan akan terselah. Setakat ini, kamu telah membuktikan. Sebelum ni, dundang, kata nak saman. Hantar surat tuntutan, saya minta maaf, kan,
dan minta saya bayar 1 juta. Lepas habis 7 hari, senyap pula. Dah kata dulu nak saman. Saya siap mesej dia dekat Facebook. Kata nak saman. Mananya? Tak kata apa. Tak reply pun walaupun tengah online di Facebook. Tapi kalau saudara tak mau teruskan saman pada saya, pun tak ada masalah. Dan saya mohon, Ustaz Abu Syafiq, dah lah kata korang, insaflah, ini Ramadan, jadikan ini sebagai nuktatun bidayah, sebagai titik permulaan untuk menjadi Ustaz Abu Syafiq yang baru. I believe you are more better than you think. Anda lebih hebat daripada anda fikir. Dan ilmu pun dah ada. Belajar di Al-Azhar. Dan cuma kena ingat, ilmu yang tidak digabung jalin dengan akhlak, tak ada nilainya. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua. Thank you very much kerana menonton live IG dan juga live Facebook. InsyaAllah terjumpa lagi. Dan kepada seluruh netizen, kepada seluruh warga Instagram, seluruh warga Facebook, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana support saya, kerana kata-kata positif kepada saya. DM kat Instagram, tak sempat nak reply semua. Mana yang saya sempat, saya balas. Mana tak sempat, memang tak sempat nak balas. Terlalu banyak. Terima kasih banyak-banyak. And may the 4th be with you. And jangan pula kita jadi penular COVID-19 walaupun kerajaan dah bagi kelonggaran. Okay? Jumpa lagi insyaAllah. Ada Nivea, tak boleh belah. Okay, saya akan save live ni. Anda semua boleh tengok nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kawan-kawan di Facebook, I love you 2000. Wallahualam. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.